Okey, kita continue perbincangan soalan SPM 2021. Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 31. Rajah 16 menunjukkan 4 jenis baja yang dijual di sebuah kedai. Ahmad telah dinasihati untuk membeli baja yang sesuai untuk tumbuh saran pokok rambutan. Okey, kalau kita kata baja untuk tumbuh saran pokok rambutan, tumbuh saran ini dia memerlukan baja yang mempunyai peratus nitrogen yang tinggi. Kalau kita tengok dalam pemakanan kita pun, okey, protein untuk tumbuh saran kan, protein juga mengandungi nitrogen. Okey, pokok pun supaya juga dia nak ke nitrogen juga untuk tumbuh saran. Jadi di antara baja-baja yang diberi kat sini, dia kata baja manakah menjadi pilihan Ahmad. Jadi apa yang perlu awak lakukan adalah awak kena cari peratus nitrogen di dalam setiap baja. So kita cari satu-satu peratus nitrogen. Contohnya dalam urea. So kita kira lah nitrogen ada berapa? 2. So 2 darab dengan 14, kita bagi dengan GC molar dia. Karbon 12, okey, oksigen 16, okey. Dalam ni 2 kali nitrogen 14 tambah 2 darab 1. Okey. Lepas tu darab dengan 100. So, cuba tekan kalkulator Kita pergi kepada yang kedua. Amonium nitrat pun nitrogen ada 2 juga. So, 2 darab dengan 14. So, bahagi dengan 14 tambah 4 kali 1 tambah 14. Okey. Tambah 3 darab dengan 6. Okey. So, bahagi belaka darab dengan 100. So, tekan kalkulator boleh berapa? Okey. Amonium sulfat pun nitrogen ada 2 juga. So 2 darab dengan 14 bahagi dengan keseluruhan GMR-nya. So 2 darab dengan 14 tambah 4 darab 1. Okey, tambah 32 tambah dengan 4 darab dengan 16. Okey, darab dengan 100. So dapat berapa? Tekan kalkulator. Okey, kemudian amonium fosfat, amonium fosfat nitrogen ada 3. So 3 kali dengan 14. So 3 kali dengan GMR dia 3 kali dengan dalam kurungan ada nitrogen tambah 4 kali 1 tutup kurungan fosforus 31. Fosforus 31 31. So tambah dengan oksigen 4 kali dengan 16. Keseluruhan darabnya 100. Dah tekan kalkulator dah. So kita tengok yang pertama, peratus dalam urea, nitrogen dalam urea ada 46.7%. Peratus nitrogen dalam amonium nitrat ada 35%. Sama ke tidak dengan yang cikgu kira ni? Peratus nitrogen dalam amonium sulfat ada sebanyak 21.21% dan peratus nitrogen dalam amonium fosfat, fosfat tadi sulfat ni fosfat, ada 28.19%. So daripada keempat-empat ini kita dapati bahawasanya peratus nitrogen dalam urea ini paling tinggi. So bila paling tinggi, maka dialah paling baik untuk tumbuh saran pokok. So jawapannya adalah urea. So, kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan nombor 32. Rajah menunjukkan perbualan antara dua murid. Saya ingin menambah 50 cm padu air suling ke dalam kelalang volumetrik. So kalau kita tengok kelalang volumetrik ini tak penuh lagi. Tak penuh lagi. Jadi dia nak tambah yang ni lah 50 cm padu ni nak tambah ke dalam air kelalang volumetrik. Di dalam kelalang volumetrik ini dah ada 200 cm padu asid hidroklorik 0.5. Jadi maknanya bila dia tambah air suling ke dalam larutan ini, maka pelajar ini sudah melakukan proses dia panggil pencairan. Pencairan. Pencairan ini kalau kita tengok nak dapat nilai akhir pH. So nilai akhir pH kita kena cari kepekatan dululah. Kepekatan dulu sebab nilai pH ini dia refer kepada kepekatan ion hidrogen. Jadi bila kita nak cari kepekatan, maka kita kena guna formula M1V1 sama dengan M2V2. Ini adalah formula bagi pencairan. Pencairan. Jadi hok mana so M1? M1 dia hok ni. Ni M1. V1 hok ni.
V2 ni bila 200 itu ditambah dengan 50, maka V2 adalah 250. Jadi daripada sini kita dah dapat nilai itu, maka kita carilah M2 sama dengan berapa, iaitu 0.5 kalilah dengan 200 bahagi dengan 250 V2 dia. So bila awak bagi kat situ, awak akan dapat nilainya adalah sama dengan 0.4 mol per desimeter padu. Okey. Asid hidroklorik ini, HCl ini adalah asid monoprotik. Kalau kita nak monoprotik, maknanya 1 mol menghasilkan 1 mol ion hidrogen. Kalau kita ada 0.4 mol asid, maka kepekatan ion hidrogen pun 0.4 mol juga. Jadi daripada sini, bila kita nak cari nilai pH, kita gunalah formula. Formula kata pH adalah sama dengan tolak log kepekatan ion H+. Okey, jadi pH sama dengan log berapa? Log 0.4. Yang ni cikgu tak ada lah kalkulator saintifik, so awak boleh tekan kalkulator, akan dapatlah nilai dia sama dengan berapa. Okey, so kita continue soalan nombor 33. Soalan nombor 33 ini, rajah 18 menunjukkan suatu graf bagi tindak balas antara zin dengan lautan kuprum 2 sulfat. Okey, kalau kita buat persamaan kimia, bila zin ini bertindak balas dengan larutan kuprum 2 sulfat, okey, zin lebih elektropositif, maka zin boleh menyesarkan kuprum daripada larutan kuprum 2 sulfat. Maka zin akan ambil sulfat, tinggallah kuprum. Okey. Jadi kalau kita nak cari kadar tindak balas, cikgu pun tak tahulah sesuai ke cari kadar tindak balas kat sini sebab kalau kita tengok nak cari pengurangan jisim ni sebenarnya kalau letak atas neraca penimbang tak akan nampak pengurangan sebab tak ada benda yang terbebas daripada tindak balas ini. Kalau kita guna pengurangan jisim ni biasanya lah, biasanya ada gas terbebas, jadi jisim akan berkurang lah bila gas itu terbebas, tapi tak apalah, kita tengok kadar tindak balas nak cari macam mana. So kalau kita tengok zin merupakan bahan tindak balas. Okey, kalau kita tengok dari segi hasil dah tak ada dah zin, maknanya jisim zin akan berkurang dengan masa. Okey, jisim zin akan berkurang dengan masa sehingga tindak balas malar. Jadi kalau kita nak cari kadar tindak balas, kita kena cari bila masa tindak balas itu sudah selesai. Jadi awak ambil pembaris. Okey, letak dekat graf ni, kita nak tengok dia berhenti di mana. So awak garislah. Okey, garis. Okey. Tak kena tu. Okey, sekejap ya. Okey, cikgu tanda sebentar Okey. Tu kena tepat. Dan cikgu ambil, cuba tengok nombor 50. Ni 50 ni. Kalau kita tengok, dia mula selesai pada 50. Pada 50 dia mula selesai. Lepas pada 50, dia dah scatter dah. Maknanya mula-mula berhenti pada masa 50. Berapa jisim kurang jisim magnesium ni? So jisim zinc kurang, kita tolaklah 5.0 tolak 1.5 bahagi dengan 50 masa dia. So tekanlah kalkulator boleh berapa. So dapat 0.07. Okey. So kita pergi kepada soalan nombor 34. So soalan nombor 34 ni panjang sikit ni. So cikgu berhenti sampai nombor 33, 34 nanti cikgu rekod yang lain.